Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dengan izin Dia, sebab dengan rahmat Dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita untuk berada di dalam salah satu platform mudah untuk kita berada dalam taman-taman syurga, iaitu memiliki rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Kepada sidang penonton, sekiranya belum lagi like, subscribe dan juga share video-video sebelum ini, jangan lupa untuk lakukan sedemikian. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk kita menjana saham pahala buat bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baik, topik pada kali ini kita nak membincangkan berkaitan dengan keluarga. Selama ni cuba kita reflect, kita rehat sekejap, kita tenang, tutup mata, kita fikirkan balik, kita renungkan sejenak. Adakah selama ini keluarga aku bahagia? Adakah selama ini hubungan aku dengan ibu ayah aku ini baik? Adakah selama ini hubungan aku dengan adik-beradik aku baik? Maka itu kita kena sama-sama refleksikan diri kita. Sekiranya jawapannya tidak, maka ini topik yang cukup baik untuk kita sama-sama nak bincangkan, untuk kita sama-sama mencari salah satu jalan ataupun kata putus bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi sesama ahli keluarga kita. InsyaAllah. Jadi jom kita tanpa buang masa, kita sama-sama kita nak melihat soalan-soalan yang diajukan kepada saya. Mudah-mudahan dapatlah saya jawab. Itu soalan yang pertama. Ustaz, apakah cara yang sesuai bagi seorang anak yang ingin membetulkan hubungan ibu dan ayahnya yang hampir berantakan? Jadi apa yang boleh lakukan? Antara yang boleh lakukan oleh seorang anak itu, yang pertama sekali, bangkitkan. Cuba berada, seperti mana saya katakan, cuba berada dalam satu zon selesa, zon yang bertenang, maka berbincang. Anak kalau yang sudah besar, yang sudah mampu untuk berkata-kata yang baik, maka pada saat itu dia menjadi orang tengah di antara ibu dan ayahnya untuk menjernihkan kembali hubungan mereka dan untuk mencari satu kata putus yang mampu untuk memberikan kebaikan buat ayah dan juga buat ibu beliau. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau boleh, anak yang mungkin dia ni berkemampuan sikit, apa kata belanja ibu ayah tu pergi bercuti. Contohnya, booking satu bilik hotel. Jangan pula booking bilik hotel tu yang couple twin. Booking couple yang memang duduk king bed tu. Jangan bagi katil asing. Confirm mak ayah kalau tengah bergaduh, takkan duduk sekali punya. Dia pun mesti duduk katil asing. Jadi, tempahkan katil king bed tu. Bagi mereka untuk duduk bersama. Dan juga kalau lebih cantik tu, setkan candlelight dinner buat ibu dan ayah. Ini bagi yang berkemampuan lah. Candlelight dinner. Sebab apa, kadang-kadang mungkin ibu ayah ni, mereka ni kurang masa untuk berbincang, kurang spend quality time sesama mereka. Bila mana mereka bercuti, maka pada saat itu mereka dapat quality time untuk mereka sama-sama spendkan, untuk mereka mencari satu kata putus, sama-sama untuk berbincang, untuk menjernihkan masalah yang mereka hadapi, untuk sama-sama mereka mendapatkan cara bagaimana untuk menjernihkan suasana rumah tangga, ketegangan rumah tangga yang mereka hadapi dan sebagainya. Jadi sebagai seorang anak yang baik, sekiranya berkemampuan, maka cubalah setkan satu percutian romantik buat ibu dan ayah. Mudah-mudahan dengan asbab percutian tersebut, maka hubungan di antara ibu dan ayah kembali jernih dan kembali mencari titik persamaan. Itu soalan yang pertama. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan soalan yang kedua. Ustaz, syurga seorang anak lelaki berada di telapak kaki ibunya. Jadi apakah batas seorang anak lelaki untuk menegur kesalahan ibunya? Baik, ini merupakan satu soalan yang cukup baik. Ini menunjukkan bahawa anak ni merupakan seorang yang prihatin dengan ibu ayahnya. Kita kena faham, kita hidup kat dunia ni sebagai manusia, kita tidak pernah terlupa ataupun tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ada sendiri daripada kalangan ulama-ulama pun pasti ada melakukan kesalahan. Jangan kita pandang ulama ataupun saya sendirilah, jangan pandang saya ni baik sebaik-baiknya, pasti akan ada dosa yang pernah saya lakukan. Jadi sebagai manusia, kita kena sentiasa memperbaiki diri kita. Apatah lagi kita bila mana dah melihat satu kemungkaran berlaku di hadapan mata kita, maka kita perlu cegah, maka kita perlu nasihati, maka kita perlu hindari. Begitu juga dalam persoalan seorang anak nak menegur ibunya yang melakukan dosa, maka pada saat itu pertama sekali si anak ni pastikanlah menggunakan satu ayat ataupun menyusun susur kata yang tidak menggurus hati ibu. Sebab terdapat satu hadis baginda SAW yang menyebutkan bahawa tidak bau syurga seorang anak yang menggurus hati ibunya sehingga menyebabkan ibunya menitiskan air matanya. Jadi kita ni kalau nak nasihat orang, apatah lagi seorang ibu, pastikan kita menyusun
ayat kita itu satu ayat yang manis. Kita boleh menggunakan ayat yang lembut, kita boleh menggunakan ayat-ayat yang mungkin kadang-kadang dengan nada bergurau dengan ibu kita. Bukan, kita jangan terus straight to the point. Mak, solat. Mak kita pun bila mana dengar macam tu mesti tegur di hati dia. Kadang-kadang mungkin takut-takut dia solat pun tak ikhlas. Apatah lagi dia solat, lepas tu dia berdoa, dia minta pula dekat Allah supaya diberikan keburukan pula pada anak dia. Yang tu kita nak elakkan. Baik. Yang keduanya pula, yang sebagai seorang anak ni, janganlah tegur dekat depan-depan ahli keluarga yang lain. Pergi pula tegur dekat depan ayah sendiri pula. Tak kira bukan apa, kita takut ayah ni terasa pula. Ayah ni bukan tak tegur, dah pernah tegur dah mak. Tak kira, tak pasal-pasal daripada kita duk mengurus hati ibu kita saja, tiba-tiba kita pula telah termasuk dalam golongan orang yang mengurus hati bapa kita pula. Sedangkan kita tahu doa daripada ibu kita dan juga ayah kita itu tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula lagi ibu kita ni terasa kata kurang asam, kurang ajar betul anakku ni kata kan. Tak boleh kan nak tegur-tegur dekat belakang sikit. Jadi sebagai anak kalau boleh nak tegur tu, carilah tempat yang sesuai. Contoh, pergi bawa ajak mak keluar dating berdua. Kita tanya mak kita suka apa? Suka makan. Bawa pergi ke restoran-restoran yang sedap-sedap untuk makan. Maka pada saat makan tu bersembanglah dengan ibu kita. Kalau contohnya mak kita ni suka window shopping, jadi bawa lah pergi ke shopping mall. Pergi kat sana sambil-sambil berjalan tu, sambil ibu kita tengah duk melihat barang-barang yang nak dibeli. Pada saat tu nasihatlah kepada ibu kita. InsyaAllah pada saat mana ibu kita tak serabut, tak rasa sesak, pada saat itu lebih mudah apa yang kita nasihati untuk meresap ke dalam hati ibu kita. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jom kita beralih dengan soalan yang seterusnya. Ustaz, dalam keluarga saya, hanya saya seorang yang memeluk Islam. Jadi apabila saya pulang ke kampung, saya sering dihidangkan dengan makanan yang dimasak oleh mereka. Mereka menghasilkan makanan yang halal untuk saya dan ada juga makanan yang tidak halal untuk mereka. Soalan saya, adakah boleh saya makan makanan itu sedangkan saya sangsi dengan peralatan memasak yang digunakan? Baik, ini satu soalan yang cukup baik dan cukup menarik untuk kita sama-sama kongsikan jawapannya. Jadi dalam permasalahan ini merupakan sahabat kita, saudara kita ni lah. Dia baru saja memeluk Islam, ahli keluarga yang lain tak memeluk Islam. Maka mungkin pada saat raya dia pulang ke kampung, maka pada saat itu ibu ni dia memasak, dia suka memasak. So pada saat itu ibu ni tahu yang anaknya ni merupakan seorang Islam, maka dia pun memasak makanan-makanan yang halal untuk anaknya. Dan yang lain pula memakan masakan, mungkin ada masakan yang tidak halal tetapi tidak diketahui sama ada digunakan dalam satu bekas yang sama, tempat untuk masak tu ataupun berbeza. Kita kena faham, Islam hukumnya tidak jatuh berdasarkan sangkaan. Itu kita kena faham. Islam hukumnya tidak jatuh berdasarkan sangkaan. Maksud dia bila kita bersangka-sangka, maka pada saat itu kita tidak boleh menjatuhkan hukum. Maka pada saat itu, sekiranya seorang anak ni rasa sangsi dengan masakan itu, seeloknya untuk membuang rasa sangsi tersebut, pastikan kita berada di dapur. Tolong juga mak kita masak, walaupun mak kita mungkin masak benda-benda yang tidak halal. Kita pula tolonglah mak kita masak benda yang halal. Jadi seeloknya pastikan kita balik awal. Bila kita balik awal tu, kita bolehlah membantu ibu kita dekat dapur, boleh melihat bagaimana ibu kita masak. Dan juga ini merupakan salah satu cara untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebut berkaitan dengan ayat ni. Dalam surah Luqman Allah sebut apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang bermaksud, maka berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, ibu kamu yang telah mengandung kamu dengan penuh kesusahan. Jadi tuan-tuan perempuan, berbuat baik ini maksudnya dalam ayat tu tak menyebut pun tentang ibu bapa yang Islam semata-mata. Bahkan untuk ibu bapa yang belum Islam pun kita lakukan. Tunjukkan akhlak baik, akhlak Islamiah yang baik itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu mungkin boleh mampu menarik mereka untuk mengenali Islam dengan lebih rapat. Jadi berbalik pada persoalan yang diajukan, adakah kita perlu rasa sangsi? Pertama sekali, buang rasa sangsi tersebut. Kita raikan, kita makan. Dan yang keduanya, sebagai seorang anak yang baik, lihatlah sendiri bagaimana ibu kita masak di dapur. Dengan itu mungkin akan membuang rasa was-was dan syak wasangka kita kepada ibu kita, bagaimana cara dia masak. Tapi selalunya lah, kalau saya lihatlah dalam situasi seorang anak yang Islam, ibu ayahnya belum Islam lagi, kebiasaannya ibu ayah ini dia memahami bahawa anaknya ni tak boleh nak makan daripada satu tempat masakan yang sama. Selalunya mereka akan asingkan siap-siap. Tapi kalau kita nak lebih yakin, maka sebagai anak yang baik, kita lihat sendiri cara bagaimana ibu kita menyediakan makanan tersebut. Mudah-mudahan ianya akan membuang rasa sangsi dan was-was terhadap ibu kita sendiri. Mudah-mudahan dengan jawapan tersebut, maka episod kali ini
kita mampu untuk sama-sama lihat dan renungkan kembali diri kita, bagaimanakah hubungan kita dengan keluarga kita, dan mampu dengan episod kali ini kita sebarkan pula, mampu untuk menjernihkan lagi hubungan. Mungkin tadi soalan di antaranya soalan berkaitan dengan hubungan ibu dan ayah yang semakin retak. Jadi mungkin dengan persoalan perkongsian pada kali ini kita sharekan kepada ibu ayah kita, mungkin ia mampu untuk menjernihkan kembali hubungan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk klik button share, button like dan juga subscribe channel YouTube kita. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Dian Luqman. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkurang bicara di mana-mana. Bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.